Datuk Yang Di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, jajaran projek ECRL ini telah dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu Section A, jajaran dari Kota Baru ke Dungun, Section B, jajaran dari Dungun ke Mentakap, dan Section C, jajaran dari Mentakap ke Pelabuhan Klang. Bagi Section C pula, iaitu jajaran Mentakap sehingga ke Pelabuhan Klang, kerajaan sedang di dalam proses untuk memutamatkan laluan dan stesen di sepanjang jajaran ini. Proses ini perlu dijalankan untuk kerajaan mengambil kira beberapa faktor seperti viability of project, kesaling hubungan rel dan juga implikasi kewangan sebelum kelulusan diberikan bagi jajaran ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan pertama, silakan. Yang Berhormat, saya nakkan kepastian daripada kerajaan. Jajaran asal sudah diubah ketika Kerajaan Pakatan Harapan, yang ini melalui Bentong, Jelebu, Seremban dan terus ke Kelang. Saya nak tanya pandangan pihak kerajaan, adakah kerajaan mengambil langkah-langkah yang lebih spesifik untuk mendapatkan pandangan daripada awam, daripada golongan profesional, termasuk golongan peringkat kawasan yang terlibat, sebelum membuat satu keputusan rasmi berkaitan pengubahan jajaran ini. Kemudiannya yang berhormat, adakah apabila jajaran ini sudah diubah oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu melalui kawasan-kawasan yang telah saya sebutkan, tentunya ia melibatkan kos pengambilan tanah dan sebagainya. Adakah proses ini sudah dilaksanakan oleh pihak kerajaan? Saya minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua, saya cuba memberi sedikit penerangan. Yang pertama, apa yang Berhormat maksudkan tadi, jajaran semasa zaman PH, ataupun kita memilih balik kepada jajaran asal. Saya rasa apa yang saya telah jawab tadi ialah kita dalam peringkat memutamatkan. Kenapa kita buat begitu? Kita kena buat secara perbandingan antara dua jajaran ini. Ada kekangan dan ada juga perkara-perkara teknikal yang patut kita atasi. Dan oleh yang demikian, pada 11 Jun, apabila diadakan Majlis Perancang Fizikal Negara, dalam mesyuarat itu yang dihadiri oleh kebanyakan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan Menteri Besar, telah dibincangkan tentang jajaran itu. Dan apabila dibincangkan tentang jajaran ini, keputusan yang dibuat oleh Majlis Perancang Fizikal ialah rujuk semula kepada MOT dan juga kepada Ketua Setiausaha Negara untuk membuat penyelarasan. Dan sudah 2 kali Kementerian Pengangkutan berbincang dengan kerajaan negeri. Termasuk yang minggu ini kita akan berjumpa dengan pihak kerajaan negeri sekali lagi, negeri Selangor, untuk melihat apakah dari segi perbandingan optionnya yang menguntungkan rakyat di negeri Selangor juga. Apakah kekhawatiran rakyat di Selangor, termasuklah yang dikatakan pematang kuazah atau Kuas Ridge di Gombak. Ini akan diambil kira, termasuk juga batu dam, empangan batu. Perkara ini juga adalah satu isu yang perlu diselesaikan dengan secara teknikal dengan penyelesaian yang terbaik. Jadi antara perkara-perkara yang kita lihat ialah, Yang Berhormat tanya pasal pengambilan balik tanah. Ianya mestilah dimuktamadkan barulah kita boleh mengambil tanah apa. Saya beri contoh, kalau kita melalui jajaran selatan, kita terpaksa melalui 4 kampung orang asli di Selangor. Kalau banding dengan asal, 1. Dan banyak perkara yang kita kena buat secara perbandingan, dan sudah tentunya social impact assessment akan dilakukan, environmental impact assessment akan dilakukan, dan ada ruang untuk orang tempatan dan juga kerajaan negeri wakil rakyat untuk memberi pandangan. Jadi dalam soal ini kita kena tentukan jajaran mana. Apakah kesan dari segi mitigasi bagaimana kita melakukan. Jadi saya akan maklumkan pada Dewan, tak kira di sebelah sini atau di sebelah sana, cari penyelesaian yang menguntungkan rakyat jelata. Dan kita juga melihat implikasi kos. Supaya kita sedar dalam keadaan ini, kita kena buat yang terbaik untuk rakyat kita. Dan viability project ini perlu kita lihat, kerana 30% bergantung kepada penumpang dan 70% bergantung kepada kargo. Kalau tidak ada kargo, tidak ada penumpang, maka viability project ini tidak akan jadi. Jadi itulah jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.